Sejarah tahun 4 sekolah kebangsaan. Okey, kita akan belajar sejarah tahun 4 sekolah kebangsaan. Okey, dah cikgu akan masukkan 3 tajuk dalam video pengajaran kita ini. Okey, kita akan belajar unit 1 mengenali sejarah, unit 2 saya dan keluarga, unit 3 sejarah sekolah. Tiga tajuk ini cikgu masukkan dalam satu video untuk kamu senang mengulang kaji pelajaran kamu dan kamu dapat tahu tentang ketiga-tiga tajuk ini dan faham tentang ketiga-tiga tajuk ini. Jadi cikgu harap dengan adanya video pengajaran daripada cikgu ini untuk unit 1, unit 2 dan unit 3, kamu boleh faham dan kamu boleh menguasai unit 1, unit 2 dan juga unit 3. Cikgu harap kamu dapat mengenali sejarah saya dan keluarga dan juga sejarah sekolah. Okey. Kamu boleh lihat kita belajar unit 1 mengenali sejarah, unit 2 saya dan keluarga dan juga unit 3 sejarah sekolah. Okey, kita pergi kepada unit 1. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid semua. Okey, pada hari ini tema yang kita akan belajar adalah sejarah awal negara. Tajuknya adalah Mari Belajar Sejarah, unit 2, saya dan keluarga. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menyatakan biodata diri. Murid juga dapat menjelaskan pengertian keluarga asas dan juga keluarga kembangan. Diharapkan pada akhir pengajaran cikgu nanti murid-murid dapatlah menyatakan biodata diri murid masing-masing. Dan murid juga dapat menjelaskan atau tahu tentang pengertian keluarga asas dan juga keluarga kembangan. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, kita lihat kepada sinopsisnya. Apa itu keluarga? Okey, keluarga mempunyai peranan penting dalam menentukan masa depan diri, masyarakat dan juga negara. Unit ini akan membincangkan tentang biodata diri, keluarga asas, keluarga kembangan, peranan anggota keluarga dan juga perkembangan diri mengikut garis masa. Okey, lihat kepada slide yang seterusnya. Apakah yang akan anda pelajari? Apakah yang murid-murid akan pelajari dalam pelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, menyatakan biodata diri. Yang kedua, menjelaskan pengertian keluarga asas dan juga keluarga kembangan. Yang ketiga, membandingkan peranan anggota keluarga. Dan yang keempat, menghuraikan perkembangan diri mengikut garis masa. Tapi pada hari ini, kita akan belajar tentang menyatakan biodata diri dan juga menjelaskan pengertian keluarga asas dan keluarga kembangan. Yang nombor 3 dan nombor 4 itu kita akan belajar di masa pembelajaran kita yang seterusnya nanti di minggu hadapan. Kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, kita boleh lihat asas kemahiran pemikiran sejarah AKPS dia. 1. Menyatakan biodata diri. Yang kedua, menjelaskan peranan anggota keluarga. Dan yang ketiga, menerangkan perkembangan diri mengikut garis masa. Okey, kita lihat pada slide yang seterusnya. Okey, kita dapat lihat biodata diri saya.
Terdapat 2 orang murid dalam gambar ni. Murid yang pertama adalah Angelica Taimah anak Anis. Dia bersekolah di Sekolah Kebangsaan Rumah Barat Miri Sarawak. Yang murid kedua pula adalah Sukis anak lelaki Mohan. Sukis anak lelaki Mohan ini bersekolah di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai Salak, Port Dickson, Negeri Sembilan. Okey. Kalau kita dapat lihat, kita lihat pada surat beranak, gambar surat beranak ini, murid-murid mesti kenal kan, mesti tahu kan, sebab setiap murid-murid yang lahir di Malaysia ini mempunyai surat beranak. Okey, surat beranak ini mengandungi maklumat diri murid-murid. Okey, kita boleh lihat pada surat beranak tersebut ada kawasan pendaftaran, pusat pendaftaran, nama, tarikh dan waktu kelahiran, jantina, tempat kelahiran, warga negara apa, jantina, nama, nombor kad pengenalan, ayah, ibu, tarikh penduduk dan juga lain-lain. Okey, murid-murid bolehlah merujuk kepada surat beranak murid masing-masing. Okey, kita pergi pula kepada slide yang seterusnya. Satu lagi, cikgu lupa nak beritahu. Maklumat diri murid-murid juga boleh didapati daripada mana murid-murid? Daripada MyKit murid-murid. Jadi untuk pengenalan diri boleh menggunakan surat beranak dan juga MyKit murid-murid. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, dia dah beritahu. Kad pengenalan sekolah juga boleh digunakan sebagai dokumen pengenalan diri. Bukan sahaja kita menggunakan surat beranak, tetapi kita juga menggunakan kad pengenalan sekolah. Satu lagi, kad pengenalan murid-murid itulah yang warna merah jambu tu. Kad pengenalan sekolah ini selalunya sekolah lah yang buat. Dan selalunya dalam kad pengenalan diri murid-murid atau kad pengenalan pelajar sekolah ni, selalunya ada nama murid itulah, lepas tu nombor kad pengenalan dia dan maklumat yang orang kata apa, maklumat yang ringkas sajalah untuk memperkenalkan diri murid-murid, untuk mengatakan murid-murid ini berasal daripada sekolah mana. Jadi kad pengenalan diri murid-murid ini selalunya dipakai pada waktu sekolah sahaja. Okey, kita boleh lihat di sini di gambar tersebut, di gambar hadapan cikgu ini, nama saya Ahmad Afi bin Ahmad Isyanuddin. Saya dilahirkan pada 24 September 2010 di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur. Nama bapa saya ialah Ahmad Isyanuddin bin Ramli. Nama ibu saya ialah Nuraini binti Awang Syahri. Sumber dia lah Ahmad Isyanuddin bin Ramli. Okey, sijil kelahiran dan MyKit boleh digunakan sebagai dokumen pengenalan diri untuk urusan rasmi. Contohlah untuk pendaftaran sekolah murid-murid dan juga untuk membuka akaun bank murid-murid. Itulah contohnya penggunaan sijil kelahiran dan juga MyKit. Okey, kita boleh lihat kepada aktiviti peterminda ni. Tapi aktiviti peterminda ni cikgu akan terangkan di hujung kita punya video nanti. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, keluarga saya. Keluarga saya terdiri daripada keluarga asas dan juga keluarga kembangan. Kami saling menyayangi antara satu sama lain. Okey, kita lihat kepada keluarga asas. Maksud keluarga asas ini, apa murid-murid? Keluarga asas ialah keluarga yang terdiri daripada bapa, ibu dan juga anak-anak. Keluarga asas saya
terdiri daripada bapa, ibu, abang, kakak, saya dan adik. Kami sentiasa bertolak ansur dan membantu antara satu sama lain. Ini gambar ini adalah keluarga asas. Dia ada bapa, ada ibu dan juga anak-anak. Ini dipanggil keluarga asas. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, keluarga kembangan. Apa itu keluarga kembangan? Murid-murid, keluarga kembangan ialah sebuah keluarga yang terdiri daripada keluarga asas, datuk dan nenek. Keluarga kembangan ni lebih besar daripada keluarga asas. Keluarga asas tadi mengandungi bapa, ibu dan juga anak-anak. Itu dipanggil keluarga asas. Tapi keluarga kembangan ni dia lagi luas, lagi besar. Dia bermula daripada datuk dan nenek. Kita boleh lihat dia cakap, kami sentiasa mengamalkan adab yang baik seperti bersalam ketika bertemu dan menggunakan nama panggilan yang sopan. Okey, kita lihat kepada gambar salah silah keluarga kembangan ini. Kita dapat lihat ada datuk dan nenek sebelah bapa. Datuk dan nenek ini adalah ayah dan ibu kepada bapa murid-murid. Okey. Kita boleh lihat ibu pula. Datuk dan nenek. Datuk ni ayah kepada ibu murid-murid. Nenek ni pula adalah ibu kepada ibu murid-murid. Daripada bapa dan ibu ini, di bawahnya adalah abang, kakak, murid-murid lah, dan adik. Saya dan juga adik. Kalau murid-murid ada seorang saja adik-beradik, murid-murid cuma tulis satu je lah murid-murid punya gambar. Salah silah ikut salah sirah murid-murid lah. Contoh, datuk, nenek, bapa, datuk, nenek, ibu. Kalau ada dua orang adik-beradik, abang dengan adik. Kalau ada abang, kakak, adik. Kalau ada 3 orang lah. Kalau ada 4 orang macam ni lah, abang, kakak, ni diri murid-murid dan adik murid-murid. Okey, keharmonian dalam keluarga asas dan juga keluarga kembangan dapat melahirkan sebuah keluarga yang bahagia. Oleh itu, kita harus menghargai setiap anggota keluarga dengan sebaik-baiknya. Okey, jadi cikgu harap murid-murid fahamlah apa itu keluarga asas dan juga apa itu keluarga kembangan. Cuba kita lihat balik kepada keluarga asas tadi. Okey, keluarga asas, keluarga yang terdiri daripada bapa, ibu dan anak-anak. Keluarga kembangan pula yang terdiri daripada datuk dan nenek dan juga bapa, ibu dan juga anak-anak dia. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey. Jadi cikgu, kamu dah faham dah kan tentang biodata diri kamu, tentang keluarga asas dan juga keluarga kembangan. Jadi cikgu nak kamu buat aktiviti lah. Cikgu nak kamu salin dalam buku nota dan latihan sejarah kamu. Okey. Kalau kamu lihat kepada aktiviti di dalam gambar ni adalah aktiviti peta minda. Berdasarkan maklumat dalam sijil kelahiran, murid-murid perlu lengkapkan biodata diri dengan menggunakan peta minda. Okey, di tengah-tengah ni, dalam peta minda ni, tengah-tengah bulatan ni, nama ni, murid-murid tulislah nama murid-murid. Murid-murid tulis nama murid-murid. Okey, lepas tu murid-murid tulislah tarikh lahir murid-murid, jantina murid,
tempat kelahiran murid, nama ayah, nama ibu, tempat tinggal murid-murid, lepas tu warga negara apa, dan juga akhir sekali tarikh pendaftaran surat beranak murid-murid. Okey, itu yang murid-murid perlu lengkapkan dalam buku nota sejarah murid-murid. Okey, kita lihat kepada aktiviti kita yang seterusnya. Okey, murid-murid perlu jawab soalan berdasarkan gambar keluarga Kevin di bawah. Murid-murid boleh lihatlah. Ini gambar ini adalah keluarga Kevin. Okey, kita lihat soalan dia. Okey, cikgu ingin murid nyatakan jenis keluarga Kevin. Sama ada dia keluarga asas ke, gambar tersebut keluarga asas ke atau keluarga kembangan. Murid-murid boleh tulis jawapan di dalam ruangan jadual ni, jadual yang kosong ni, di sebelah soalan ni lah. Murid-murid boleh isi jawapan. Contoh tengok soalan yang B ni. Apakah maksud keluarga asas dan keluarga kembangan? Jadi murid-murid bagi tahulah maksud keluarga asas dan juga keluarga kembangan. Yang C, soalan C, apakah jenis keluarga anda? Nyatakan ahli keluarga anda yang tinggal serumah. Ini tentang murid-murid punya soalan. Soalan ni tentang murid-murid lah. Apakah jenis keluarga murid-murid? Keluarga anda. Nyatakan ahli keluarga murid yang tinggal serumah. Ada siapa? Ceritalah. Ada ayah ke, ada ibu ke, ada abang ke, ada adik ke, ada kakak ke, ada nenek ke, ada datuk ke. Mengikutlah siapa yang tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Okey, tengok soalan D. Senaraikan 4 nilai yang patut diamalkan oleh setiap ahli keluarga untuk menjamin keluarga bahagia. Murid-murid perlu senaraikanlah 4 nilai yang patut diamalkan oleh setiap ahli keluarga untuk menjamin keluarga bahagia. Apa itu 4 nilai itu? Jadi murid-murid perlu tulislah apa 4 nilai itu. Dan soalan yang terakhir, apakah kesan jika ahli keluarga sering bergaduh dan mementingkan diri sendiri? Apakah kesan? Jadi murid-murid beritahulah kesan jika keluarga sering bergaduh dan sering pentingkan diri sendiri. Apa yang akan terjadi kepada ahli keluarga tersebut? Jadi murid-murid perlulah tulis jawapan di sebelah soalan ni. Buatlah jadual macam yang cikgu buat ni. Jadi cikgu harap murid-murid dapat menjawab dengan betul dan juga dengan tepatnya. Cikgu harap pembelajaran kita pada hari ini murid fahamlah tentang apa yang cikgu ajar pada hari ini. Harap murid dapat menyatakan biodata diri murid-murid. Dan juga murid-murid dapat menjelaskan pengertian keluarga asas dan juga keluarga kembangan murid-murid. Jadi cikgu harap murid-murid fahamlah apa yang cikgu ajar pada hari ini. Jadi cikgu harap murid-murid dapatlah menyiapkan soalan tersebut dan hantar pada cikgu untuk cikgu semak. Okey, terima kasih. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Okey, berjumpa kita kembali di pelajaran yang seterusnya, iaitu Unit 2, Saya dan Keluarga. Tema Sejarah Awal Negara. Tajuk Mari Belajar Sejarah. Unit 2, Saya dan Keluarga. Topik yang kita akan pelajari pada hari ini adalah peranan anggota keluarga saya dan juga perkembangan diri saya. Okay, mari kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, kita lihat kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, murid-murid dapat menjelaskan peranan anggota keluarga. Objektif yang kedua, murid-murid dapat menerangkan perkembangan diri mengikut garis masa. Ini adalah objektif pelajaran yang murid akan
dapat di akhir pengajaran dan pembelajaran cikgu nanti. Jadi diharapkan semua murid dapat mencapai objektif pelajaran yang telah ditetapkan oleh cikgu. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, kita lihat peranan anggota keluarga saya. Setiap anggota keluarga mempunyai peranan masing-masing. Hubungan dalam keluarga bertambah erat jika setiap anggota keluarga menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. Jadi murid-murid kena faham. Setiap anggota keluarga ni, dia ada peranan masing-masing. Bila semua menjalankan peranan masing-masing, dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Dan ini setiap anggota keluarga dapat menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Peranan ibu bapa terhadap keluarga. Okey, apa peranan ibu bapa terhadap keluarga? Jadi murid-murid kena tahulah peranan ibu bapa terhadap keluarga. Yang pertama, peranan ibu bapa adalah menyara keluarga. Yang kedua, peranan ibu bapa adalah memberikan kasih sayang kepada anak-anak, kepada ahli keluarga. Mestilah sentiasa menyayangi ahli keluarga mereka. Yang ketiga, ibu bapa mestilah menjaga keselamatan anak-anak mereka ataupun ahli keluarga mereka. Pastikan keselamatan anak-anak dan ahli keluarga terjamin. Okey, yang keempat, ibu bapa mestilah menyediakan segala keperluan asas. Jadi sebagai ibu bapa mestilah menyediakan segala keperluan asas. Contoh keperluan asas, makanan, minuman, tempat tinggal. Ini adalah keperluan asas yang perlu disediakan oleh ibu bapa. Okey, yang kelima, ibu bapa perlulah menjadi contoh teladan yang baik. Sebab anak-anak ini dia akan mengikut teladan daripada ibu bapa, mengikut contoh daripada pelakuan ibu dan bapa. Kalau pelakuan ibu dan bapa tidak baik, ahli keluarga ataupun anak-anak akan menjadi tidak baik. Tapi kalau ibu bapa memberikan contoh teladan yang baik, anak-anak pun akan mengikut teladan yang baik. Contoh, selepas makan, ibu bapa pergi ke sinki, basuh pinggan masing-masing. Jadi anak-anak pun selepas makan akan basuh pinggan mereka masing-masing dan lain-lain lah. Contoh teladan yang baik. Jadi murid-murid boleh nampaklah peranan ibu bapa ni. Dia memberikan contoh teladan, perlu menjadi contoh teladan yang baik kepada ahli keluarga ataupun anak-anak. Dan yang terakhir, peranan ibu bapa terhadap keluarga adalah memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak. Hantar mereka ke sekolah, bermula dengan prasekolah, lepas tu sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, sehinggalah mereka mendapat kerja yang baik. Ini murid-murid kena tahu peranan ibu bapa terhadap keluarga. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Peranan anak-anak terhadap keluarga. Peranan anak-anak ni terhadap keluarga pula. Okey, apa peranan anak-anak terhadap keluarga? Okey, mari kita lihat. Yang pertama, menjaga nama baik keluarga. Setiap anak-anak mestilah menjaga nama baik keluarga dengan buat apa? Janganlah berbuat jahat, belajar rajin-rajin, tunjukkan pelajaran, tunjukkan sikap yang baik di sekolah, sentiasa menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh guru, dan juga menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, membantu ahli keluarga.
anak-anak mestilah membantu ahli keluarga. Macam mana nak bantu? Tolong basuh pinggan, cuci baju ke, kemas rumah ke. Mestilah kita saling membantu adalah ahli keluarga kita supaya dapat meringankan kerja ahli keluarga kita. Okey, peranan anak-anak yang lain adalah saling menghormati. Anak-anak kenalah menghormati ibu bapa, antara anak-anak menghormati abang, menghormati adik, adik menghormati abang, adik menghormati kakak, abang menghormati adik. Jadi orang kata hubungan tu akan sentiasa erat dan penuh kasih sayang. Okey, peranan anak yang lain adalah mendengar nasihat. Anak-anak mestilah mendengar nasihat daripada ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa daripada anak-anak. Dan akhir sekali, anak-anak mestilah belajar bersungguh-sungguh. Ini supaya anak-anak dapat membanggakan kedua ibu bapa. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Kebahagiaan dan kesejahteraan sesebuah keluarga bergantung pada peranan setiap anggota keluarga agar dapat mewujudkan keluarga yang harmoni. Maksud dia, kebahagiaan ni dia bergantung pada peranan setiap anggota keluarga tu. Contoh macam ayah menasihatkan anak-anaknya supaya menjadi insan yang berguna. Dan anak-anak mendengar nasihat daripada ibu bapa dia. Jadi masing-masing tahu peranan masing-masing. Jadi dapatlah mewujudkan keluarga yang harmoni, keluarga yang bahagia. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, perkembangan diri saya. Perkembangan diri saya. Pada suatu petang, kita lihat pada dialog antara Arif dengan Datuk. Okey, perkembangan diri saya ni sebenarnya adalah perkembangan diri murid-murid lah. Perkembangan diri kita lah. Daripada dari kita kecil sampailah kita dewasa. Apa yang berlaku daripada kita kecil tu, sampai kita dewasa. Mungkin kita boleh buat garis masa daripada tahun, contohnya tahun 2010 kita lahir. Lepas tu 2014 masuk tadika, dan 2016 masuk prasekolah, dan 2017 masuk tahun 1, dan 2016 menghadapi UPSR. Itulah perkembangan diri. Dia bermula daripada kita kecil sampailah kita dewasa. Kita boleh lihat contoh pada dialog ni. Kita fahamkan tentang perkembangan diri ni. Kita lihat pada dialog antara Datuk dengan Arif. Pada suatu petang, Datuk bercerita dengan Arif di beranda rumah. Arif, okey, Datuk, ceritakanlah tentang kisah keluarga kita. Baiklah, Datuk akan menceritakan kisah keluarga kamu. Abang kamu lahir pada tahun 2008. 2 tahun kemudian, kamu pun lahir. Seronok Datuk mendapat 2 orang cucu lelaki. Arif pula bercakap, sebab itulah saya paling manja, Datuk. Datuk pula, mestilah bapa kamu membawa keluarga kamu berpindah ke Kuala Lumpur pada tahun 2014. Lama juga kamu semua tinggal di Kuala Lumpur. Arif pula jawab, betul, Datuk. Kami semua rindukan Datuk. Seronok rasanya sebab bapa kerap bawa kami pulang ke kampung. Apakah yang berlaku selepas itu? Datuk pula jawab, Datuk dan Nenek menunaikan padu haji di Mekah pada tahun 2016. Arif pula menjawab, oh, setahun kemudian saya mula bersekolah. Sekarang saya sudah berada di tahun 4 dan telah dilantik menjadi pengawas sekolah. Datuk pula menjawab,
terbaiklah cucu Datuk. Daripada dialog ini, kita dapat lihat perkembangan kisah keluarga siapa? Keluarga Arif. Berdasarkan penceritaan Datuk. Kamu boleh lihat. Dia cerita tentang abang dia lahir tahun 2008. Sehinggalah Arif menjadi, orang kata Arif telah masuk bersekolah di tahun 4 dan telah menjadi pengawas sekolah. Okay, kita lihat pada slide seterusnya. Okey, perkembangan diri juga boleh digambarkan dalam bentuk garis masa. Perkembangan diri kamu ni, kamu boleh tulis dalam garis masa. Dalam bentuk garis masa itu mengikut tahun. Jadi murid-murid, kalau nak tahu perkembangan diri murid-murid, supaya tidak lupa, murid-murid boleh buatlah. Bermula daripada sekarang, buatlah garis masa. Bila murid-murid dilahirkan, bila murid-murid mendapat pelajaran, bila murid-murid berpindah ke mana-mana ke, atau bila murid mendapat basikal yang baru ke, atau hadiah ke, apa-apalah orang kata perkembangan diri murid-murid, murid-murid boleh catatkan dalam orang kata apa, diary murid-murid. Murid-murid boleh buat dalam diary. Jadi murid-murid bolehlah buat perkembangan diri murid-murid. Okey, tengok, kita lihat pada gambar ni. 2010 saya dilahirkan, 2014 berpindah ke Kuala Lumpur, 2016 Datuk dan Nenek menunaikan fardu haji, 2017 saya memasuki tahun 1 dan 2020 saya belajar di tahun 4. Okey, garis masa perlu dicatat untuk melihat perkembangan diri dan peristiwa sejarah. Garis masa juga boleh disimpan sebagai kenangan. Jadi kalau murid-murid rasa nak ingat dan nak kenang peristiwa dahulu, peristiwa sejarah murid-murid, jadi murid-murid bolehlah catat daripada sekarang. Jadi orang kata murid-murid tak akan lupalah kenangan-kenangan dahululah. Okey, kenangan-kenangan dulu murid-murid. Nanti mana tahu murid-murid dah besar nanti, bila murid-murid baca balik garis-garis masa ni, murid-murid akan terkenangkanlah zaman masa kecil-kecil dulu. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, imbas kembalilah pelajaran kita pada hari ini. Okey, kita lihat kepada peranan anggota keluarga. Setiap anggota keluarga perlu memainkan peranan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmoni. Macam cikgu bagi tahu tadi lah, peranan ibu bapa, peranan anak-anak, perkembangan diri. Perkembangan diri dapat digambarkan melalui garis masa. Macam cikgu bagi tahu tadi. Perkembangan diri bermula daripada kita kecil sampailah kita dewasa. Itu adalah perkembangan diri anak-anak lah, murid-murid lah. Digambarkan melalui garis masa ikut tahun. Okey, murid-murid boleh catatkan lah ni. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, cikgu nak murid-murid buat nota peranan ahli keluarga ini, salin balik nota ini dalam buku sejarah murid-murid. Kita lihat peranan ibu bapa, menyara keluarga, memberikan kasih sayang, menjaga keselamatan ahli keluarga, menyediakan segala keperluan asas, membimbing dan memberi dorongan, menjadi contoh dan teladan yang baik, memberikan pendidikan yang sempurna. Peranan anak-anak pula, belajar bersungguh-sungguh, mendengar nasihat daripada ibu bapa, saling menghormati dan membantu ahli keluarga, menjaga nama baik keluarga dan juga keselamatan diri. Okay, kita lihat pada slide yang seterusnya. Okey, latihan. Okey, habis saja semua penjelasan cikgu tadi. Okay, cikgu nak murid-murid buat latihan lah. Okey, kita lihat. Okey. Nyatakan peranan ibu bapa terhadap keluarga. Jadi cikgu nak murid-murid salin balik soalan ni dalam buku latihan sejarah murid-murid. Tulis nyatakan peranan ibu bapa terhadap keluarga dan berikan 6 jawapan. Apa peranan ibu bapa terhadap keluarga? Okey, tengok latihan yang seterusnya. Okey, murid-murid perlu nyatakan peranan anak terhadap keluarga. Samalah, perlu nyatakan 6 peranan anak terhadap keluarga. Latihan seterusnya, murid-murid perlu lengkapkan garis masa berikut berdasarkan peristiwa bersejarah dalam keluarga Nabil.
Kita boleh lihat peristiwa bersejarah keluarga Nabil 1 Februari 2004, perkahwinan ibu dan ayah. 1 Januari 15 Mei 2006, Kak Nabila dilahirkan di Hospital Muar. 1 Januari 2010 berpindah ke Johor Bahru. 28 Oktober 2010 Nabil dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. 10 Januari 2013 ayah dinaikkan pangkat sebagai pengurus besar. 5 Mac 2013 berpindah ke Kuala Lumpur. 1 Ogos 2017 adik Aiman dilahirkan di Hospital Ampang. 1 Disember 2018 bercuti ke Bandung, Indonesia. 3 Januari 2019 Kak Nabila masuki tingkatan 1 di Sekolah Taman Muda Ampang. 4 Oktober 2020 Nabil dipilih sebagai murid cemerlang tahun 4. Ini adalah garis masa peristiwa bersejarah dalam keluarga Nabil. Okey, Cik Guna, kamu jawab soalan berdasarkan peristiwa bersejarah keluarga. Okey, Cik Guna, murid-murid menjawab soalan ni berdasarkan daripada peristiwa bersejarah keluarga Nabil. Okey, kalau murid-murid boleh lihat peristiwa perkembangan diri keluarga peristiwa bersejarah keluarga Nabil bermula dari tahun 2004, 2006, 2010, 2013, 2017, 2018, 2019 dan juga tahun 2020. Jadi cikgu nak murid-murid melengkapkan soalan-soalan ini dengan jawapan-jawapan yang betul. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Dan cikgu harap murid-murid fahamlah apa yang cikgu ajar pada hari ini. Dan semoga murid-murid dapat mencapai objektif pelajaran kita pada hari ini. Diharapkan murid-murid dapat menjawab soalan-soalan ini dengan betul dan tepat. Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu kita kembali di topik sejarah yang baru, iaitu di unit 3 sejarah sekolah. Temanya adalah sejarah awal negara. Tajuk Mari Belajar Sejarah. Unit 3 Sejarah Sekolah. Topik yang kita akan belajar pada hari ini adalah tempatku menimba ilmu dan juga lokasi sekolah saya. Okey, mari kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyatakan nama, alamat dan mengenal pasti lokasi sekolah. Jadi cikgu harap di akhir pengajaran dan pembelajaran kita, murid dapat menyatakan nama sekolah murid-murid, alamat sekolah murid-murid dan juga murid-murid dapat mengenal pasti lokasi sekolah murid-murid. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Sinopsis. Sejarah sekolah perlu dipelajari supaya kita dapat mengenali latar belakang sekolah. Pengetahuan tentang sejarah sekolah membolehkan kita mengenali sekolah dengan lebih mendalam. Unit ini membincangkan nama, alamat, lokasi, sejarah dan juga maklumat lengkap sekolah. Jadi diharapkan murid-murid dapat belajar tentang sejarah sekolah. Macam mana kita nak tahu sejarah sekolah? Kita lihat dari latar belakang sekolah, alamat dia, nama sekolah, lokasi, sejarah dan juga maklumat tentang sekolah. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey.
Apakah yang akan anda pelajari? Seperti yang cikgu bagi tahu tadilah pada objektif pelajaran kita nanti di akhir pengajaran kita. Kita dapat menyatakan nama dan alamat sekolah dan juga kita dapat mengenal pasti lokasi sekolah. Ini yang kita akan pelajari dalam pelajaran kita pada hari ini. Jadi murid-murid diharapkan dapat menyatakan nama dan alamat sekolah dan juga dapat mengenal pasti lokasi sekolah. Okey, kita lihat kepada slide seterusnya. Okey. Asas kemahiran pemikiran sejarah. Meneroka bukti berkaitan dengan nama dan lokasi sekolah. Nombor 2, memahami elemen asas sejarah berkaitan dengan penubuhan sekolah. Yang ketiga, memahami susunan dan pertukaran masa berkenaan dengan perubahan dan kesinambungan sekolah. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, tempatku menimba ilmu. Sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu. Pelbagai aktiviti diadakan di sekolah seperti pertandingan sukan, bercerita, kuis dan juga pidato. Okey, mari kita lihat dialog di bawah. Kita dapat melihat perbualan antara siapa ni? Antara dua orang murid. Seorang nama Hafiz. Seorang lagi tak ada nama. Jadi kita namakan dia lah. Nama dia nama dia apa? Kita namakan. Nama dia ni lah. Kita namakan nama dia Hashim. Okey. Dia cakap, Hafiz, apakah yang sedang kamu baca? Saya sedang membaca tentang pertandingan kuis sejarah yang dianjurkan di Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat. Wah, menarik tu. Di manakah sekolah tersebut? Sekolah itu terletak di Pulau Pinang. Jadi, dia orang berbual tentang Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat. Sekolah ini mengadakan pertandingan kuis sejarah. Okey. Kita tengok cerdas minda. Nyatakan nama sekolah yang menganjurkan pertandingan kuis sejarah tersebut. Jadi, murid-murid sudah tahulah jawapannya. Iaitu, sekolah yang menganjurkan pertandingan kuis sejarah adalah Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Setiap sekolah mempunyai namanya tersendiri. Nama sekolah merupakan identiti sesebuah sekolah. Nama sekolah lazimnya diambil sempena dengan nama tempat, jalan atau tokoh yang terkenal. Alamat sekolah pula mengandungi maklumat nama tempat, nama jalan, poskod dan nama negeri. Alamat memudahkan kita mencari lokasi tersebut. Terdapat juga sekolah yang tidak mempunyai alamat lengkap dan menggunakan alamat di tempat lain. Jadi, cikgu harap murid-murid tahulah setiap sekolah ni dia ada namanya yang tersendiri. Sebab nama sekolah itu merupakan sebuah identiti bagi setiap sekolah. Selalu macam diberitahulah, nama sekolah lazimnya diambil daripada nama tempat, jalan ataupun tokoh yang terkenal. Jadi murid-murid perlu tahulah, kalau alamat sekolah pula ada nama tempat, nama jalan, poskod dan juga nama negeri.
Ini untuk memudahkan kita mencari lokasi sekolah tersebut. Okey, mari kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, kita dapat lihat. Tadi kita cerita tentang sekolah kebangsaan pematang Tok Mahat. Jadi kita dapat lihat gambar. Gambar sekolah pematang Tok Mahat ni. Di mana sekolah kebangsaan pematang Tok Mahat ini berada? Jalan Sepadan 14,300 Nibong Tebal, seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. Rupanya sekolah pematang Tok Mahat ini berada di Pulau Pinang. Okey, kita lihat kepada sekolah yang kedua. Alamat nama sekolah dan juga alamat sekolah. Nama sekolah dia Sekolah Kebangsaan Salarom. Alamat dia Jalan Sepulut Kalabakan, Peti Surat 62 89957 Nabawan, Sabah. Okey, sekolah yang ketiga Sekolah Kebangsaan Ulu Melipis, di alamat Pejabat Pelajaran Daerah Song, 96850 Song, Sarawak. Yang bawah lagi Sekolah Jenis Kebangsaan dalam kurungan C. C itu maksudnya Cina. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chonghua Simunjan, Pekan Simunjan, 94800 Simunjan, Sarawak. Dan sekolah yang akhir Sekolah Jenis Kebangsaan dalam kurungan T bermaksud Tamil. Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, Taman Tun Aminah, Jalan Perkasa 1, Taman Tun Aminah, 81300 Skudai, Johor Darul Takzim. Jadi murid dapat lihatlah. Ini antara sekolah-sekolah yang terdapat di Malaysia. Banyak lagi sekolah-sekolah yang terdapat di Malaysia ini. Tapi dia sertakan dalam buku teks murid-murid 5 buah sekolah inilah. Jadi murid-murid boleh tengok, boleh baca dan boleh lihat gambar sekolah-sekolah tersebut. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, tahukah anda, tahukah murid-murid, terdapat pelbagai aliran sekolah di negara kita. Ada sekolah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah kebangsaan, dia pendekkan, dia buat singkatan SK. Sekolah Jenis Kebangsaan SJK menggunakan bahasa Cina atau bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Yang macam murid-murid tengok tadilah yang cikgu bagi tahu tadi. Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Jadi kita di negara kita terdapat pelbagai aliran sekolah. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Lokasi sekolah saya. Tahukah anda lokasi sekolah saya? Yang murid lelaki ni beritahulah. Dia tanya murid-murid, tahukah anda lokasi sekolah saya? Dia pun tunjuklah peta. Dalam peta tu kita nampak yang warna merah itu terletak di negeri Pulau Pinang. Sekolah dia adalah Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat. Dia bersepadan dengan negeri Perak. Dia terletak bersebelahan dengan daerah Parit Punta, Perak. Dia terletak di dalam, kalau Pulau Pinang ni dia terletak di daerah Nibong Tebal. Okey, kita dapat lihat bagaimana dia dapat mencari lokasi sekolah kebangsaan pematang Tok Mahat ni. Dia menggunakan aplikasi yang terkini. Kalau murid-murid nak cari, murid-murid boleh menggunakan Google Map. Jadi murid-murid type je lokasi dia, Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat, dan murid-murid dapat lihat dan dapat mencari
Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat. Okey, dia cakap cerdas minda. Di manakah lokasi Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat? Jadi murid-murid boleh tahulah. Dia terletak di negeri Pulau Pinang, atau lebih spesifik dia daerah Nibong Tebal, bersepadanan dengan Parit Punta Perak. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, glosari, mercu tanda. Sesuatu objek yang mudah dikenal pasti seperti bangunan, pokok atau binaan sebagai panduan menentukan lokasi sesuatu tempat. Cerdas minda. Apakah mercu tanda di sekitar Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat? Apakah mercu tanda? Jadi cikgu dah beritahu tadi, mercu tanda itu apa? Jadi kita lihat apa yang mercu tanda yang terdapat di sekitar Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat. Ini dia peta Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat. Kita dapat lihat mercu-mercu tanda di sekeliling Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat. Kita dapat lihat terdapat Masjid Permatang Tok Mahat, Hospital Parit Punta Perak, Stesen KTM Parit Punta. Ini yang berdekatan dengan Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat. Memang betul-betul bersepadanan dengan negeri Perak. Kalau kita dapat lihat, seberang jalan sana, Hospital Parit Punta. Jadi kalau murid-murid berada di Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat ini, kalau melintas jalan tu adalah Hospital Parit Punta, dah masuk dah negeri Perak. Jadi murid-murid dapat lihat murid-murid Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat ini dia bersepadan saja. Jadi dia boleh pergi ke Perak dan boleh pergi ke Pulau Pinang. Mungkin murid-murid Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat ni kata, ingat hari ni nak pergi Perak lah. Jadi dia pun melintas jalan, sampailah ke negeri Perak. Lepas tu nak balik Pulau Pinang balik lah. Dia pun melintas balik jalan dan sampai ke Pulau Pinang. Jadi seronok jugalah tinggal di Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat ni. Kerana dia boleh pergi ke Perak, dia boleh pergi ke Pulau Pinang, antara dua buah negeri. Jadi murid-murid kena fahamlah mercu tanda ni yang berhampiran dengan sekolah ni. Mercu-mercu tanda bangunan, nampak ada Masjid Pematang Tok Mahat, Hospital Parit Punta, Stesen KTM Parit Punta. Jadi murid-murid dapat lihatlah dalam peta ni. Dia ada bagi petunjuk tu. Kalau putus-putus yang merah tu sepadan negeri. Kalau ada yang jalan jalan kereta api yang warna hitam putih tu. Dan juga warna biru tu sungai. Sungai Krian, Kedah. Jadi dia bersepadan dengan Perak dan juga dengan negeri Kedah. Memang 3 negeri dia bersepadan. Jadi memang betul-betul lah dia memang orang kata apa, bersepadan dengan 3 buah negeri ni, Pulau Pinang, Perak dan Kedah. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Kita tengok dulu pelan lokasi Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat. Lokasi sekolah mudah dicari melalui mercu tanda berhampiran. Papan tanda, arah dan penggunaan teknologi terkini boleh membantu untuk mencari lokasi. Macam cikgu bagi tahu tadilah, menggunakan Google Map. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, latihan. Cikgu lepas cikgu dah ajar, cikgu dah bagi penerangan untuk tajuk kita pada hari ini. Jadi cikgu nak kamu buat latihan. Okey, mari kita lihat latihan apa yang diberikan oleh cikgu. Okey, cikgu nak kamu buat aktiviti ni. Anda berminat menyertai pertandingan kuis sejarah yang akan diadakan di Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat.
Lengkapkan borang penyertaan di bawah. Jadi murid-murid perlu lengkapkanlah borang di bawah ni. Saya berminat untuk menyertai pertandingan kuis sejarah. Nama penuh murid-murid, nama sekolah dan juga alamat sekolah. Dan aktiviti yang kedua, cikgu guna murid-murid lakarkan pelan lokasi sekolah murid-murid dengan memaparkan mercu tanda yang berhampiran. Apa mercu tanda yang berhampiran dengan sekolah murid-murid? Jadi cikgu guna murid-murid lakarkan pelan lokasi sekolah murid-murid. Buat latihan ini dalam buku latihan sejarah. Jadi diharapkan pada hari ini murid-murid dapat belajarlah tentang sejarah sekolah murid-murid. Okey. Jadi cikgu harap murid-murid dapat menyatakan nama dan alamat sekolah murid-murid dan juga dapat mengenal pasti lokasi sekolah murid-murid. Sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Berjumpa kita di pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita akan belajar unit 3 sejarah sekolah. Kita lihat kepada topiknya. Okey, objektif pengajaran dan pengajaran di akhir pengajaran dan pelajaran, murid dapat mengenal pasti identiti sekolah, murid juga dapat mengenal pasti organisasi sekolah. Okey. Identiti sekolah. Okey, setiap sekolah yang terdapat di negara Malaysia ini semuanya mempunyai identiti masing-masing. Ini untuk senang kita nak kenal atau tahu tentang sesebuah sekolah. Jadi semua sekolah perlu ada identiti. Identiti sekolah ni seperti lencana, lagu dan bendera sekolah yang orang kata apa, untuk membezakan sekolah antara sekolah yang lain dengan sekolah yang lain lah, membezakan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain lah. Itu orang kata pentingnya identiti sekolah. Okey, kalau kita dapat lihat contoh yang diberikan di dalam gambar ini adalah Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat. Okey, Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat ni mempunyai identiti seperti lencana, lagu dan juga bendera sekolah. Identiti ini mesti dihormati dan menjadi kebanggaan setiap warga sekolah. Cikgu percaya semua murid-murid bangga dengan sekolah masing-masing. Okey, kita dapat lihat contoh kata Sekolah Pematang Tok Mahat ini iaitu suka maju, yang membawa maksud semua warga sekolah suka memajukan diri dalam apa-apa jua bidang yang diceburi. Jadi murid-murid kena ingat, kena fahamlah, kena tahulah lencana, lagu dan bendera sekolah ni mempunyai merupakan identiti bagi setiap sekolah. Jadi diharapkan murid-murid fahamlah apa itu identiti sekolah. Okay, kita lihat kepada slide seterusnya. Okey, kita dapat lihat ini adalah logo Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat. Murid-murid boleh lihat maksud di sebalik logo ni. Contohnya lah, kita dapat lihat obo melambangkan kejayaan yang ingin dicapai. Murid-murid boleh lihat obo tu melambangkan kejayaan yang ingin dicapai. Okey, kita dapat lihat logo ikan, kapal dan lautan melambangkan ilmu pengetahuan yang perlu dicari di lautan yang luas. Jadi setiap sekolah berbezalah logo dia dan maksud yang tersirat di sebalik logo ni lah. Jadi murid-murid sekolah pun murid-murid boleh lihatlah logo masing-masing, apa yang tersirat di sebalik logo tersebut lah. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey. Identiti yang ketiga adalah lagu sekolah. Jadi cikgu percaya semua sekolah ada lagu masing-masing. Ini adalah lagu Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat. Boleh lihat dia punya lirik lagu dan juga dia punya lagu ni lah. Mungkin boleh cari dalam YouTube ke atau boleh minta sendirilah dengan sekolah ni. Lagu ni, macam mana lagu ni dimainkan. Okey.
kita boleh lihat kepada identiti sekolahnya, lagu sekolah dia, lepas tu dia ada bendera. Bendera dia melambangkan kemenggahan dan kebanggaan sesebuah sekolah. Biru melambangkan kemesraan antara murid dengan kaetangan sekolah, putih melambangkan kemunian dan kesunyian ilmu yang perlu dituntut, jingga ialah warna tema sekolah yang melambangkan cita-cita, matlamat dan dorongan untuk memajukan diri seiring dengan corang katanya suka maju. Jadi murid-murid boleh lihatlah ada lagu sekolah dan juga bendera sekolah untuk melambangkan identiti sekolah ini. Murid-murid boleh memahami simbol pada lencana, bendera dan lirik lagu sekolah dapat memupuk semangat menyayangi sekolah. Setiap murid mestilah menjaga nama baik sekolah. Jadi murid-murid kena tahulah identiti sekolah masing-masing dan juga perlu bangga dengan identiti sekolah masing-masing. Okey, murid-murid kita boleh lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, organisasi sekolah. Organisasi sekolah memudahkan pengurusan pentadbiran menjadi lebih teratur. Pengurusan yang baik akan membawa kecemerlangan dan juga kejayaan kepada sekolah. Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat diterajui oleh guru besar. Beliau dibantu oleh penolong kanan pentadbiran, penolong kanan Dewan Murid dan juga penolong kanan kokurikulum. Murid-murid boleh lihatlah. Ini merupakan organisasi, carta organisasi Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat bagi tahun 2019. Mula dengan guru besar dan di bawah terdapat 3 orang pentadbir, iaitu penolong kanan pentadbiran Janisha binti Muhammad Dar, penolong kanan Dewan Murid alias Bindin dan juga penolong kanan kokurikulum Mariza binti Arsyad. Pengurusan sekolah yang cekap dapat memastikan sekolah berada dalam keadaan terurus. Bagian murid, kita perlu menghormati dan mematuhi setiap arahan dan peraturan sekolah. Jadi cikgu percaya setiap sekolah mempunyai organisasinya masing-masing. Sekolah murid-murid pun ada juga organisasinya. Mestilah bermula dengan guru besar dan juga 3 orang pentadbir di bawahnya, serta di bawahnya lagi adalah guru-guru sekolah tersebut. Jadi murid-murid kena fahamlah bagi setiap sekolah perlulah ada organisasi untuk memudahkan dan memastikan keadaan pengurusan sekolah itu berada dalam keadaan terurus. Jadi murid-murid perlulah hormat dan mematuhi setiap arahan dan peraturan sekolah tersebut. Sekolah murid masing-masing lah. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, kita imbas kembalilah pelajaran kita sebelum-sebelum ini, iaitu tempat komuni berilmu. Nama sekolah lazim diambil sepenuhnya dengan nama tempat, jalan atau tokoh yang terkenal. Alamat sekolah pula merujuk kepada nama tempat, nama jalan, poskod dan juga nama negeri. Murid-murid boleh lihat juga pada lokasi sekolah saya. Lokasi sekolah boleh kena pasti melalui mercu tanda yang berhampiran. Murid-murid juga boleh lihat kepada sejarah sekolah. Sejarah sekolah merujuk penubuhan dan peristiwa penting sekolah tersebut. Murid juga boleh lihat pada identiti sekolah, maklumat berkaitan dengan sekolah seperti lencana, lagu dan juga bendera sekolah. Ini akhir sekali organisasi sekolah. Sekolah diwujudkan untuk memastikan pengurusan pentadbiran lebih teraju. Ini adalah dalam unit sejarah sekolah. Jadi murid-murid kena tahulah tentang tempat komuni ilmu, lokasi sekolah saya, sejarah sekolah, inti sekolah dan juga organisasi sekolah. Unit ini menerangkan nama, lokasi sejarah, identiti dan organisasi sekolah. Setiap warga sekolah haruslah bangga dengan sekolah sendiri. Perasaan bangga ini dapat kukuh dengan mempelajari sejarah tempat tinggal dalam unit seterusnya. Jadi murid-murid diharapkan dapat fahamlah dan dapat tahu tentang tajuk ni lah. Okey, akhir sekali cikgu nak murid-murid jawab soalan-soalan ini, salin dalam buku latihan sejarah dan buatlah di dalam buku kamu. Jadi dapatlah berbincang dengan guru-guru sejarah di sekolah kamu lah jawapan-jawapannya. Diharapkan video ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid dan murid-murid faham tentang unit 3 sejarah sekolah ini. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.